Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur, studio Stellet awani sepanjang COVID-19 ini. Dan pada malam ini kita akan melihat apakah yang dimahukan oleh rakyat, sudahkah didengar dan juga dinyatakan bagaimana plan untuk menjana ekonomi semula yang sudah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi dengan penjana ini sekitar 35 bilion ringgit diperuntukkan untuk pelan jana ekonomi dengan 40 inisiatif dan tambahan daripada 260 bilion dalam pakej prihatin sebelum ini. Adakah ia mampu memulihkan keadaan ekonomi kita dengan pelbagai unjuran yang negatif diberikan oleh semua badan-badan penganalisis ekonomi? Begitu juga bagaimana kita dapat menangani sektor buruh ataupun sektor pekerjaan. Adakah dengan anggaran hampir 2 juta yang akan kehilangan pekerjaan itu dapat diberikan impak yang lebih kurang kepada pekerja kita di pasaran buruh. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini kita bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi EAC. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, dengan 35 bilion dalam penjana ini dan 40 inisiatif, adakah ia sudah cukup untuk kita berikan sedikit gambaran dalam masa 6 bulan akan datang ini Malaysia mampu menangani impak ekonomi COVID-19? Yang pentingnya ialah kita mempunyai kerangka yang jelas bagaimana kita nak recover the economy, ya. Dan pertamanya bagi saya ialah cakupannya begitu jelas kepada individu rakyat, kepada syarikat dan juga kepada ekonomi secara keseluruhan. Dan bagi saya ini satu program recovery yang boleh kita harap sekiranya dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin dapat memberi rangsangan kepada ekonomi negara kita. Bagi sektor pekerjaan dengan penjana memperuntukkan hampir 9 bilion ringgit untuk memastikan pekerja kita dapat menangani pendapatan bulanan mereka sekurang-kurangnya dengan pelbagai inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan itu, adakah ia memadai? Sedangkan kita tahu mungkin di lapangan sekarang situasinya mungkin begitu parah, begitu ramai pekerja yang sudah menunggu bilakah mereka akan kembali bekerja. Ada yang sudah pun menerima surat pemberhentian, ada yang sudah pun menerima pekerja tanpa gaji dan seumpamanya. Jadi dengan 9 bilion ini dengan pelbagai inisiatif, adakah cukup untuk memberikan sedikit keringanan dan juga dari sudut mekanismenya, adakah ia memadai untuk memastikan pekerja ada ruang, ada tempat untuk mereka mengadu dan mereka mampu mendapatkan segala peruntukan yang diberikan oleh pihak kerajaan ini? Yang paling penting ialah komponen yang pertama. Bila kita kata memperkasakan rakyat, empowering the people tu, ialah untuk memastikan mereka mempunyai pekerjaan. Bagi saya itu antara perkara yang pertama yang perlu kita pastikan. Sebenarnya di dalam program ataupun pakej prihatin yang dahulu pun perkara ini telah pun diperkenalkan dan mungkin ramai yang mungkin kalau boleh saya lihat sedikit numbers lah. Sehingga yang terkini iaitu seperti hampir yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sebanyak hampir 2.5 juta pekerja telah pun mendapat bantuan ataupun dalam konteks bantuan subsidi upah ini. Dan ini melibatkan hampir 308,000 majikan. Jadi berarti program ini sebenarnya tujuannya ialah untuk memastikan pekerja dapat terus mempertahankan pekerjaan mereka dan dalam masa yang sama syarikat yang menggajikan mereka itu juga akan dapat terus beroperasi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekarang ini, pertama ianya dilanjutkan kepada 3 bulan. Itu 3 bulan lagi. Kali ini bantuan itu adalah blanket, maksudnya RM600 untuk setiap pekerja pada semua syarikat. Di samping pengekalan pekerjaan, terdapat juga satu bentuk lagi, iaitu insentif untuk firma menggajikan semula, mengambil pekerja baru. Jadi satu, mempertahankan pekerjaan sedia ada,
Satu lagi ialah untuk menggajikan semula ataupun mengambil semula pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan. Mengikut data daripada Perkeso, Ya. sehingga kini sampai lebih kurang hampir 34,000 pekerja yang telah melaporkan kehilangan pekerjaan. Ini berdasarkan data Perkeso, bukan berarti semua, sebab Perkeso ni dia cover hanya syarikat-syarikat yang mencarum, yang formal, ya. Ya. Tetapi bererti sekarang ni dengan adanya insentif untuk mengambil pekerja berumur kurang pada 40 tahun RM800 dan lebih daripada umur 40 tahun RM1,000. Jadi dia sekali lagi mewujud satu ruang baru. Satu, pertahan pekerjaan. Satu adalah untuk mengambil semula untuk bekerja. Jadi ini satu yang saya percaya satu bentuk rancangan yang dapat membantu. Mempertahankan pekerja dalam masa yang sama insentif untuk menarik ataupun mencipta peluang pekerjaan yang diberikan kepada kerajaan, kepada majikan, itu menarik. Tetapi kita tahu ekonomi tidak dibuka sepenuhnya. Malah sempadan negara kita masih ditutup dan supply chain masih ada masalah. Memastikan bahawa industri dan majikan ada masalah untuk meneruskan perniagaan. Jadi bagaimana kita nak membaca realiti perniagaan? Kalau perniagaan tidak dapat dijalankan, bagaimana mereka nak mencipta pekerjaan untuk membawa lebih ramai pekerja dalam syarikat? Jadi itu bagaimana kita membaca situasi sekarang ni, Prof? Ya, sebenarnya elok you mentioned about this. Saya boleh kongsi sedikit dalam Majlis Tindakan Ekonomi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang bertemu hampir tiap-tiap minggu. Satu daripada agenda utama sekarang ini ialah memastikan semua isu dan cabaran yang dihadapi oleh perniagaan di luar sana to restart di ekonomi itu ditangani. Jadi pasukan yang saya terajui di EAC Sekretariat ini sebenarnya telah mengadakan banyak pertemuan dan we synthesize apakah isu-isu yang berkaitan dan diangkat terus ke EAC untuk diselesaikan. Itu adalah, mungkin saya katakan itu adalah tajuk pertama sekali yang dibincangkan di dalam EAC setiap minggu. Jadi dalam konteks pembukaan ekonomi, bila mana kerajaan telah memperkenalkan PKB bersyarat, saya nak terangkan di sini bahawa hasrat kerajaan, premis utama kita ialah kita sebolehnya nak membuka sebanyak mungkin syarikat dan membenarkan mereka beroperasi dan untuk kembali kepada momentum yang asal secepatnya mungkin. Itu matlamat kita. Dan jadi pertamanya kita lihat ialah pekerja-pekerja secara umumnya telah pun kembali bekerja. Tetapi cabarannya adalah operasinya. Saya beri contoh. Ya. Bila kami bertemu dengan pelabur-pelabur daripada luar negara sebagai contohnya, mereka menyatakan bahawa top on their list adalah untuk membolehkan pekerja mahir, maksudnya expat, untuk masuk semula ke negara Malaysia. Jadi hari ini kita kena lebih kreatif dan berinovasi. Of course, Kementerian Kesihatan akan membuat memberi pandangan mereka dalam konteks kesihatan. Tapi saya ingin berkongsi, Tuan Haji, that ada negara yang mengkelaskan, contohnya negara berisiko tinggi, negara berisiko sederhana dan negara yang dianggap risikonya rendah. Malaysia adalah negara yang keempat terbaik di dunia dalam menangani isu COVID. Jadi dalam konteks itu, kita ini adalah negara yang berisiko rendah. Jadi bererti seharusnya direction kita adalah ke arah pembukaan yang lebih meningkat dan juga mungkin melihat kepada beberapa SOP yang ke arah melancarkan lagi perniagaan. Jadi berarti kalau saya tengok sebuah negara yang menggunakan kaedah ini, dia mengatakan bahawa kalau pengunjung datang daripada negara yang berisiko rendah, mereka mungkin tidak mengenakan kuarantin. Jadi berarti
kita kena capitalize kejayaan kita dalam menangani COVID, dan tapi dalam masa yang sama kita teruskan SOP yang perlu. Jadi tidaklah SOP yang merencat hasrat untuk membuka sektor perniagaan. Adakah Prof bersetuju kalau kita beri keutamaan kepada negara-negara yang berisiko rendah dan menjadi rakan dagang kita yang aktif, dimulakan dahulu untuk memastikan interaksi ataupun perjalanan keluar masuk di pintu masuk utama negara kita dibolehkan seperti Jepun misalnya ataupun Korea Selatan, kita boleh buka dahulu barulah negara-negara lain. Bagaimana Prof? Ya, ini sepatutnya kita lakukan. Of course, keputusan ini pandangan peribadi saya ya. Bila keadaan semakin reda, kita harus lebih bersifat bersasar, target. Macam sama macam isu subsidi, kita beri kepada orang yang perlu. Dalam konteks pergerakan keluar masuk negara, kita seharusnya menggunakan kaedah yang lebih targeted. That's why sekarang ni sebagai contoh, di antara Australia dan New Zealand, mereka ada konsep dia panggil bubble. Maksudnya daripada green ke green, hijau ke hijau. Jadi kita kena mula menggerakkan. Kalau kita lihat Nazri, di dalam satu rangsangan ialah untuk menarik pelabur-pelabur masuk ke Malaysia. Untuk perkara ini berlaku, perundingan mesti berlaku dan pelabur-pelabur mesti dapat datang masuk ke negara kita. Jadi kalau kita menggunakan kaedah yang lebih targeted, negara yang merah, negara yang berisiko tinggi, kita mesti ketat. Tetapi negara yang mungkin telah reda, kalau kita ambil contoh, kalau kita Malaysia, sebuah negara yang secara puratanya dah green, hijau, maksudnya risiko yang amat rendah, sepatutnya kita pun kalau nak pergi ke negara lain, kita merasakan bahawa sepatutnya kita diberi ruang yang lebih mudah untuk memasuki negara tersebut. Jadi wajar untuk Malaysia mulakan perbincangan antara negara yang kita pasti standardnya, kita pasti reda masalah COVID-nya dan kita membuka beberapa ruang. Termasuk juga Nazri, beberapa premis tadi bila you cakap tentang perniagaan ya. Hari ini prinsip kita ialah kita panggil negative list. Maksudnya semua sektor buka kecuali beberapa yang kita tutup. Dia berbeza ya. Di awal dahulu semua kita tutup, kita buka yang penting sahaja, essential. Hari ini kita dah beralih ya. Kita dah beralih. Semua buka, hanya yang perlu saja kita tutup. Dan beberapa sektor perniagaan kita harus target kepada keperluan-keperluan yang khusus kepada perniagaan tersebut. Dan kita cari jalan. Saya difahamkan bahawa beberapa sektor pelancongan di China telah mula dibuka. Saya difahamkan Disney World di Shanghai pun telah mula dibuka. Jadi kita cuba melihat bagaimana cara yang terbaik. Jadi cenderung kita adalah cenderung terbuka, bukan tutup, cenderung terbuka. Jadi semua termasuk agensi, institusi mesti memikirkan bagaimana untuk buka, bukan bagaimana nak tutup. Okey. Berkaitan dengan pelaksanaan Jawatankuasa Pekerjaan Nasional yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk memantau isu pengangguran dan juga isu meletakkan pekerja di industri semula. Jadi dengan gabungan MOF, Kementerian Sumber Manusia, pihak swasta dan juga awam. Jadi dari sudut pelaksanaan, saya masih agak ada kemusykilan Prof. Bagaimana para pekerja yang terkesan ini dapat mendapat manfaat terus daripada semua inisiatif yang diumumkan oleh pihak kerajaan itu. Bagaimana rakan-rakan MOF dan juga Kementerian Sumber Manusia perlu berada di lapangan, perlu reach out rakyat supaya mereka tidak ada kerenah birokrasi, mereka tahu di mana agensi-agensi yang terlibat untuk memastikan padanan pekerjaan, di mana industri yang memerlukan pekerjaan, di mana mereka perlu mendapatkan allowance yang diumumkan oleh pihak kerajaan tersebut. Jadi supaya pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Pastinya ini yang antara yang
terdesak di kalangan rakyat sekarang? Saya mempengurusikan satu mesyuarat yang panjang. Kita ada Perkeso, kita ada HRDS, Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan sebagainya. Satu isu yang penting ialah untuk kita memastikan kita mendapat data yang setepat yang mungkin. Kalau kita lihat, Nazri, umpamanya sekarang pun bilangan pengangguran yang terkini mungkin akan mencecah sampai 860,000. Mungkin ada juga yang pernah dengar kata 4 juta. Ada yang kata 2 juta. Ya. Jadi data-data ini sendiri pun kadang-kadang mungkin boleh mengelirukan. Ya. Jadi, bagi saya pertama sekali, Jabatan Statistik Negara adalah satu pusat data yang paling penting. Kita perlu memastikan kita mendapat data yang tepat. Itu pertama sekali. Dan memahami apakah sektor-sektor yang paling terjejas. Sebab kalau kita lihat sektor-sektor yang berbeza, dia berhadapan dengan cabaran yang berbeza. Ya. Contohnya sektor pelancongan. Memang kita tahu mungkin dalam 6 bulan yang akan datang pun masih belum dapat kembali kepada kedudukan seperti sebelum ini. Tetapi beberapa sektor-sektor utama, contohnya yang melihat kepada keperluan-keperluan asas, sebenarnya mungkin dapat kembali dengan lebih pantas. Jadi berarti penting bagi saya jawatan kuasa ini menarik. Kami bincang tentang keperluan untuk ada satu central platform untuk menangani isu pekerjaan. Data yang penting dan yang keduanya ialah isu maklumat. Ya. Maklumat yang disampaikan kepada rakyat. Jadi saya menyerulah, of course pertamanya ialah ada satu unit iaitu unit laksana yang berada di Kementerian Keuangan yang menjadi anchor kepada pelaksanaan pakej-pakej rancangan dan juga plan recovery yang baru diumumkan. Jadi itu anchor dia. Dan maklumat mesti jelas, maklumat mesti sampai kepada sebanyak yang mungkin dan jadi di sini setiap pihak ada peranan. Of course secara individu kita juga ada peranan. Saya kadang-kadang dengar baru-baru ni ada kumpulan pemandu teksi umpamanya yang berhubung dengan kami yang mengatakan bahawa mereka tidak mendapat maklumat. Jadi saya menyerulah kepada terutamanya badan-badan persatuan-persatuan pastikan maklumat yang terkini yang menawarkan berbagai bentuk insentif ini dapat diperoleh dan disebarkan. Jadi kena bantu kerajaan. Kerajaan boleh ada channelnya tetapi semua pihak juga harus mengambil tindakan memastikan maklumat ini sampai kepada seramai yang mungkin. Okey, bagi individu dan juga rakyat sendiri, Prof, bagaimana mereka ada keyakinan untuk berbelanja dengan segala insentif yang diumumkan oleh pihak kerajaan dan juga skim-skim yang ada diperuntukkan di agensi-agensi kewangan seperti Tekun, Mara dan seumpamanya, tetapi dalam hati mereka juga ada rasa kebimbangan bahawa ekonomi tidak akan pulih dalam masa yang terdekat. Jadi duit yang mereka ada, mereka akan simpan. Kalau mereka simpan, penjanaan ekonomi tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat dirancangkan. Jadi ada kontra school of thought di situ. Jadi dengan aliran tunai yang terhad, bagaimana majikan ingin melabur dalam perniagaan dan seumpamanya. Jadi bagaimana kita membaca situasi majikan, situasi individu dan rakyat keseluruhan yang ada pendapatan tetapi mereka tidak akan berbelanja kerana mereka tahu mungkin sekarang waktu susah, kemarau akan lama lagi. Jadi mereka takut kehilangan pekerjaan, kehilangan pelaburan dan sebagainya. Jadi kekurangan cairan di dalam industri dan juga perniagaan. Jadi bagaimana? Adakah dengan cara memberikan kredit dan voucher itu lebih efisien? Kerana voucher ada tempoh lakunya mungkin dalam masa seminggu, sebulan dan seumpamanya. Jadi mereka akan berbelanja lebih cepat. Betul, Saudara Nazri. The economy that you bentang tadi betul. Dalam keadaan ekonomi yang lemah, dia mudah saja. Saya nak bagi penerangan yang mudah. Satu ialah isi rumah. Biasanya akan kurang berbelanja. Pendapatan kurang, kerisauan tentang pemulihan ekonomi itu agak sangsi, jadi mereka kurang berbelanja. Firma juga begitu. Bila melihat permintaan dan keadaan mungkin semakin runcing, dia tangguh dulu pelaburan-pelaburan dia.
Dan dalam keadaan sekarang bukan saja itu, sektor antarabangsa pun mengurangkan permintaan mereka terhadap barangan Malaysia. Sebab itu kita lihat laporan tentang dagangan ekspor negara telah jatuh dengan kritikal. Ya. Jadi berarti bila mana tiga sektor ini, isi rumah, firma dan sektor antarabangsa tidak berbelanja, yang tinggal satu biasanya iaitu kerajaan. Sebab itu bagi saya memang betul mana-mana negara pun kerajaan merupakan lokomotif untuk menggerakkan ekonomi supaya dapat pulih semula. Tetapi seperti saudara Nazri kata tadi, adakah mereka akan berbelanja? Maksudnya kalau saya dapat dana, kalau saya simpan di bawah bantal ataupun saya tidak belanja ataupun saya bagi kepada bank dan bank pula tidak mengeluarkan pinjaman. Betul. Jadi dalam istilah ekonomi ini kita panggil leakage, bocoran ya. Sepatutnya wang itu saya terima, saya belanja. Bila saya belanja, orang yang menerima perbelanjaan daripada saya, hingga saya kedai makan, umpamanya dia dapat pendapatan. Dia pergi ke kedai lain, mekanik kereta dapat pendapatan. Ini yang dikatakan kesan pengganda yang lazim. Ya. Tetapi persoalannya seperti saudara Nazri sebut, adakah mereka akan berbelanja? Adakah firma akan berbelanja? Pertama, kalau kita lihat di sini, di samping perbelanjaan kerajaan yang langsung, ya, perbelanjaan kerajaan langsung contohnya bila mana kontraktor kecil yang disebut G1, G2 dan G3 diberi projek-projek kecil ataupun untuk projek-projek perbaikan, maintenance dan sebagainya. Jadi itu ada direct injection. Dan kemudian kalau kita perhati betul-betul, boleh dikatakan semua daripada pakej rancangan ini, perasan atau tidak, dia bertempoh. Dia dalam tempoh 6 bulan. Umpamanya pelabur-pelabur nak datang dalam tempoh sehingga Julai. Dalam konteks pelancongan. Kalau kita pergi melancong ataupun berbelanja dalam sektor pelancongan, sehingga tempoh hujung tahun umpamanya, maka dia akan mendapat manfaat daripada yang disediakan oleh kerajaan. Ya. Jadi berarti satu, ini konsep yang kita panggil window. Maksudnya tingkat berbelanja. Kita push people untuk berbelanja. Itu satu. Dan juga pelaburan. Keduanya ialah kita menggunakan mekanisme seperti voucher yang ada expiry. Ya. Program-program latihan yang perlu dilaksana dalam tempoh ini. Jadi inilah antara usaha-usaha untuk merangsang mereka berbelanja, mendapat manfaat ataupun insentif pengecualian cukai dan sebagainya, dan ianya mesti dilakukan sekarang. Jadi tarikannya itu kalau dalam pelaburan, sekarang. you must do it now within 1 year. Ya. Jadi berarti if you do it now, dibuat sekarang, you will get this benefit. Kalau you buat lewat, you tak dapat. Kita akan terus berhubung dengan Prof. Banyak perkara-perkara yang belum dapat kita jelaskan tentang pelan jana ekonomi ini, tetapi sekurang-kurangnya pencerahan daripada Prof memberikan kita kejelasan bagaimana pelaksanaan pelan jana ekonomi ataupun penjana ini. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan, iaitu Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengurusi Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC. Sekian saja agenda awani pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.